Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Nur Aliani binti Rusli. Tujuan video ini dibuat adalah untuk membincangkan maklumat yang telah saya dapati daripada tugasan individu dan artikel review yang telah saya laksanakan. Tajuk artikel yang telah saya pilih bagi tugasan artikel review ialah rasuah, katakan tidak. Sebelum itu, saya akan menghuraikan konsep dan takrifan bagi kesalahan rasuah. Rasuah berasal daripada perkataan Arab iaitu risiwah. Risiwah menurut bahasa dalam risalah Al-Misbahul Munir dan kitaan Muhalla Ibnu Haz iaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Oleh itu, rasuah boleh didefinisikan sebagai menawarkan apa-apa ganjaran kepada mana-mana orang untuk mempengaruhi kelakuannya atau menerima apa-apa hadiah. Khususnya rasuah adalah perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan kuasa yang diamanahkan untuk kegunaan seseorang individu atau peribadi. Undang-undang dunia juga ada menyatakan bahawa rasuah adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yang telah dikuatkuasakan. Daripada sudut Islam pula, rasuah merupakan perbuatan sorokan suapan wang atau yang seangkatannya bagi tujuan menguntungkan dan menyelenggarakan pengurusan serta penyelesaian sesuatu hal oleh pihak-pihak tertentu. Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mentakrifkan rasuah sebagai perbuatan penerimaan atau pemberian suapan bertujuan untuk seseorang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. SPRM juga telah memperturutkan 4 jenis kesalahan rasuah berdasarkan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 iaitu Akta 694. Yang pertama, meminta atau menerima rasuah. Seksyen 16 dan 17(a) Akta SPRM 2009. Yang kedua, menawar atau memberi suapan dalam Seksyen 17(b) Akta SPRM 2009. Yang ketiga, mengemukakan tuntutan palsu dalam Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Dan terakhir sekali, menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam di dalam Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Tambahan lagi, terdapat pelbagai jenis bentuk suapan yang telah dikenal pasti iaitu wang, hadiah, jawatan, diskaun, bonus, perkhidmatan, upah serta pinjaman. Terdapat banyak punca yang mendorong kepada kesalahan rasuah. Antaranya ialah sifat tamak. Tiada rasa syukur pada setiap individu seperti ini kerana sifat kesederhanaan yang perlu ada pada setiap orang tidak diaplikasikan dalam diri mereka. Seterusnya, keinginan yang melampau. Ia terbit apabila tiada rasa tanggungjawab pada amanah yang mereka galas. Justeru, integriti seseorang itu dilihat apabila berhadapan dengan permasalahan ini. Selain itu, kekurangan iman dan takwa dalam peribadi seseorang juga boleh menjadi punca berlaku kesalahan ini. Umumnya, rasuah adalah perbuatan yang dilarang dalam agama serta undang-undang, namun tetap wujud apabila keinginan peribadi seseorang itu tidak dapat dibendung lagi. Sosial dan budaya juga boleh menjadi punca yang mencetuskan kesalahan rasuah dalam masyarakat kita. Kebiasaan rakyat Malaysia adalah memberi wang atau benda sebagai hadiah dalam majlis tertentu dan perayaan menurut amalan tradisi masing-masing. Akan tetapi, terdapat pihak yang mengambil kesempatan ketika berlangsungnya majlis atau hari perayaan. Golongan ini melakukan sedikit rasuah sama ada disogok, diminta atau diumpan tanpa mereka sedari. Begitu juga dengan modernisasi, tidak keseimbangan bagi pembangunan sosial ekonomi serta kerohanian mendorong rasuah berleluasa. Rasuah menjadi batu loncatan untuk pihak yang ingin mengambil kesempatan dengan melambatkan projek pembangunan, iaitu dengan mendapatkan tender dengan mudah, mempermudahkan bayaran serta mengecualikan tindakan atau hukuman apabila lambat atau gagal menyelesaikan projek. Selain daripada itu ialah berpunca daripada birokrasi. Birokrasi dalam sistem pemerintahan memberi ruang untuk pejabat awam mengambil peluang kerana proses pengurusan dalam pentadbiran itu sendiri mempunyai banyak saluran. Oleh itu, proses yang panjang diperlukan bagi setiap permohonan.
Dari situ muncullah golongan yang terdesak lalu merasuah pegawai kerajaan untuk meningkatkan proses permohonan mereka. Umum mengetahui bahawa bersalah bagi kesalahan rasuah akan menerima hukuman sama ada didenda atau dipenjara atau kedua-duanya sekali. Jika seseorang bersalah itu didakwa di mahkamah, sejumlah wang yang banyak perlu disediakan dan maruah diri serta keluarga akan turut terbabit. Seterusnya, akibat rasuah, bersalah boleh didenda serta dipenjara iaitu penjara tidak lebih 20 tahun dan 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana yang lebih tinggi. Bagi kaki tangan kerajaan, mereka boleh hilang pekerjaan dan jawatan akibat hukuman penjara yang diterima. Selain itu, rasuah akan menyebabkan perampasan harta. Harta akan dirampas iaitu harta atau aset bersalah yang didapati melalui hasil kegiatan rasuah akan disita dan dirujuk hak ke atasnya. Lanjutan itu, kesalahan rasuah juga dikualifikasikan sebagai kesalahan yang berat. Tidak kira apa transaksi yang menggunakan hasil rasuah adalah termasuk dalam jenayah pengubahan wang haram dan akan dihukum di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Akhir sekali, identiti bersalah rasuah turut akan dihebahkan melalui pangkalan data bersalah rasuah serta boleh diakses di portal rasmi SPRM selama 3 tahun. Perkara ini secara tidak langsung boleh menjejaskan imej bersalah tersebut. Terdapat juga kesalahan lain seperti ekonomi merosot, ketidakadilan, kepentingan masyarakat diabaikan, bersalah akan berhadapan dengan hukuman yang berat dan akhirnya paling teruk sekali iaitu boleh menjatuhkan negara. Kini saya akan berkongsi mengenai artikel review yang telah saya laksanakan. Judul bagi artikel tersebut ialah Rasuah, Katakan Tidak. Artikel ini ditulis oleh Nur Syakiran Akmal Ismail dan Muhammad Zawawi Abu Bakar. Nur Syakiran Akmal Ismail atau juga dikenali sebagai Prof. Madya Dr. Nur Syakiran Akmal binti Ismail merupakan tenaga pengajar di dalam bidang Public Policy dan Public Management di College of Law, di Government and International Studies di Universiti Utara Malaysia. Manakala Muhammad Zawawi Abu Bakar atau juga dikenali sebagai Prof. Madya Dr. Muhammad Zawawi bin Abu Bakar merupakan pensyarah dalam bidang Applied Psychology, Social Work and Policy di Department of Psychology and Social Work, School of Social Development, College of Arts and Science, Universiti Utara Malaysia. Artikel ini membincangkan faktor atau punca yang mendorong individu untuk terjebak dengan rasuah yang berpunca daripada sikap individu tersebut, lalu menghasilkan cadangan bagi pembaca untuk melindungi diri daripada gejala rasuah. Artikel ini membandingkan faktor-faktor berlakunya rasuah daripada beberapa penyelidik seperti keadaan semula jadi negara dan kecekapan pemimpin politik dalam membanteras rasuah. Selain itu, terdapat juga punca berlakunya iaitu daripada gaji, peluang dan dasar. Dalam bahagian pendahuluan artikel, penulis menceritakan mengenai pemahaman terhadap rasuah secara global, iaitu hubungan rasuah dengan keadaan negara-negara Asia yang meruncing. Lanjutan itu, penulis memberi penekanan bahawa rasuah perlu dibasmi dengan menitik beratkan cara dan strategi yang sesuai. Di sini saya ingin mengetengahkan isu-isu menarik yang terdapat dalam artikel ini. Terdapat beberapa isu yang menarik perhatian telah ditemukan oleh penulis mengikut tajuk. Antara isu yang menarik ialah daripada tajuk punca-punca rasuah. Penulis mengulas pernyataan seorang pengkaji lain mengenai faktor utama kewujudan rasuah iaitu gaji. Pengkaji tersebut menguraikan bahawa pekerja perkhidmatan awam yang bergaji rendah mendorong mereka untuk terlibat dengan rasuah. Pengkaji tersebut juga memberi contoh negara-negara pelibatan rasuah oleh pekerja dalam perkhidmatan awam yang bergaji rendah seperti Indonesia dan China. Malaysia juga tidak terkecuali dalam hal ini. Namun, penulis tidak bersetuju dengan kenyataan pengkaji tersebut lalu membidas pandangan tersebut dengan menyatakan bahawa gaji rendah tidak menjadi faktor utama terjadinya rasuah. Penulis menyatakan rasuah juga boleh berlaku dalam kalangan kaki tangan awam dalam kategori koda biru yang umumnya sudah diketahui pengkaji tinggi seperti ahli korporat dan ahli politik. Tambahan lagi, penulis memberi contoh di peringkat perbicaraan mahkamah atau masa dalam siasatan BPR iaitu kes-kes rasuah yang melibatkan golongan elit ini.
Antaranya ialah kes Tan Sri Eric Chia, Tan Sri Kasitah Gadam, Abdul Qudus Ahmad dan banyak lagi. Justru itu yang membuktikan bahawa gaji rendah bukanlah dorongan utama terjadinya permasalahan rasuah. Penulis juga menambah lagi bahawa jenis profesi juga boleh menjadi penyumbang kepada amalan keji ini. Ini kerana rasuah juga berlaku dalam kalangan polis, kastam, JPJ dan lain-lain. Dan tidak tertumpu pada anggota tentera semata yang sememangnya bergaji lebih rendah berbanding anggota bermaksudkan yang lain. Maklumat baru yang saya perolehi daripada kajian ini ialah konsep-konsep yang dapat membantu individu untuk menjauhi rasuah. Konsep yang pertama ialah konsep mu'ahadah yang membawa maksud mengingati perjanjian dengan Allah. Konsep yang kedua ialah konsep muraqabah. Konsep ini ialah merasakan diri sentiasa diawasi dan disertai oleh Allah. Tambahan pula konsep yang ketiga ialah konsep muhasabah atau tahu diri dan peribadi diri dalam interaksi dengan persekitaran. Selain itu, konsep mu'aqabah yang menerangkan tentang hukuman pada diri individu itu sendiri. Akhir sekali, konsep mujahadah yang berkisahkan kesungguhan dalam kehidupan. Seterusnya, maklumat baru yang saya perolehi daripada kajian ini ialah keperluan untuk mencari rezeki dari sumber yang halal untuk keluarga sekaligus membendung amalan rasuah. Penulis mengulas makanan yang datang dari sumber haram yang kemudiannya dimakan oleh anak-anak akan bentukkan menjadi darah daging, lalu melahirkan anak-anak yang kurang berakhlak. Penulis juga menekankan ibu bapa hendaklah sedar bahawa daripada makanan, akhlak anak-anak dapat dibentuk. Justru itu, ibu bapa mestilah berusaha mendapatkan sumber rezeki yang baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.